Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kita jumpa lagi hari ini dalam sesi Sembang-Sembang Asia bersama dengan sahabat-sahabat di FB. Okey. Okey, so pagi ni kita dah berada pada hujung bulan November. Okey. So 29 November dah hari ni. Dah nak hujung tahun dah nak hujung tahun. So tengok topik Asia hari ni, bila nak mula menyimpan. Bila kita nak mula menyimpan. Okey. So kenapa Asia Eagle bercerita pasal simpanan. Okey, sebab simpanan ni banyak fungsi dia. Okey. Dan sebab ramai orang yang tak boleh menyimpan. Kenapa Asia kata ramai orang tak boleh menyimpan? Sebab 75% daripada rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1,000. Mana dapat ni? Ni figure ni laporan daripada Bank Negara lah. Daripada Bank Negara. Jadi sebab tu antara orang kata kenapa Asia suka duk sharing dalam FB, duk sharing dalam WhatsApp status apa semua untuk orang menyimpan, sebab kita tengok ramai orang yang tak boleh menyimpan. Jadi dengan peluang-peluang macam ni Asia nak berkongsi supaya lebih ramai orang, lebih kira macam orang kata peratusan yang menyimpan tu lebih tinggi lah berbanding kalau sekarang. Maknanya tadi bila kata 75% rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1,000, maknanya hanya ada 25% saja rakyat Malaysia yang ada simpanan lebih daripada RM1,000. Maknanya pada bila-bila masa kalau memerlukan RM1,000, 70% orang tak ada. Maknanya bila kita jumpa orang kata 10 orang, maknanya 7.5% orang, maknanya lebih daripada 7 orang tak ada simpanan walaupun RM1,000. Jadi sebab tu saya rasa terpanggil untuk nak berkongsi lah, alhamdulillah, dengan sedikit ilmu yang Allah terapkan melalui pembacaan. Jadi Asia jumpalah cara-cara untuk menyimpan kan. So macam mana cara sebenarnya untuk menyimpan? Ini salah satu buku lah daripada Azizi Ali, Jutawan dari Planet Jupiter. Okey. So ini pun buku yang sangat banyak menukar perspektif Asia lah dalam untuk menyimpan ni, misi bebas hutang. So kenapa kita kena ada misi bebas hutang? Kalau ikut fikiran kita sekarang lah, kalau ikut fikiran kita sekarang, kalau tengok nature hidup orang sekarang, memang orang akan kata mana boleh tak berhutang, kan? Mana boleh tak berhutang? Sebenarnya boleh. Kita je yang mengatakan kita tak boleh. Sebab itulah bila kita sebenarnya bila baca-baca lah kan, bila baca-baca bukan niat nak mengajar, tapi kita nak sharing lah apa benda yang Asia dapat daripada pembacaan buku, bertelaki daripada mentor-mentor kewangan kan. Kita lebih kepada mengikut kehendak. Jadi kita dah jadi bila kita bekerja, sebenarnya kan masa mula-mula kita bekerja, kenapa masa mula-mula kita bekerja dulu kita tak ada masalah perasan tak? Masa mula-mula kita kerja dulu, kita tak ada masalah kewangan. Masa mula-mula kerja, kita tak ada pun hutang yang banyak. Tapi bila semakin lama kita bekerja, makin banyak hutang kita. Maknanya kita kena bekerja untuk membayar hutang. Bukannya kita bekerja untuk memenuhi keperluan saja. Tak. Sebenarnya, bila kita kerja tu, dapat gaji saja, duit kita habis untuk nak bayar hutang. Sebab hutang-hutang tu adalah lebih kepada nak memenuhi kehendak kita, bukannya keperluan. Apa beza je kan? So dalam buku ni banyaklah menyebut sangat-sangat terkesan lah bila Asia baca misi bebas hutang ni daripada mentor ASEAN lah, mentor kewangan Asia, Encik Omar Zulkifli Syafiq ni. Dia bercerita sebenarnya kita lebih banyak mengikut pada kita punya kehendak, bukannya ikut keperluan. Sebab tu kita jadi terlekat antara orang kata masalah rat race lah. Rat race ni apa? Putaran tikus kan. Kejaran tikus. Maknanya bila kita dapat gaji, kita bayar hutang, lepas tu kita dah tunggu lagi cycle yang baru untuk nak bayar hutang lagi. Dan duit yang ada tu hanya cukup untuk kita belanja makan saja. Sebenarnya masa kita mula-mula kerja, kita kata kita beli kereta untuk nak pergi kerja. Tapi sekarang kita kena kerja untuk bayar kereta. Bukannya kita kena kerja kereta kita tu untuk kita buat kerja, tak. Tapi kita lebih kepada nak memenuhi kehendak, bukan hanya keperluan. Kalau keperluan, kereta tu hanyalah
satu alat yang akan boleh membawa kita daripada A ke B. Tak perlulah nak ada orang kata kereta yang gah kan. Contohnya nak ambil kereta yang melebihi kemampuan. Kalau ikut kemampuan, itu pun maknanya akan menyekat kita punya orang kata dari segi berapa yang kita boleh menyimpan. Sebab bila kita menyimpan, sebenarnya kita membayar diri kita sendiri, menambah kekayaan kita berbanding bila kita berbelanja. Contohnya kata kita beli kereta kan, kita buat loan untuk beli kereta, beli rumah. Rumah pun satu juga kan, kita mungkin membeli rumah yang melebihi kemampuan, bukannya ikut kemampuan. Kalau ikut kemampuan, maknanya rumah tu tak boleh lebih daripada 35% dia punya loan bulanan, tak boleh lebih daripada 35%. Ini yang maknanya rule of thumb yang diterapkan oleh pakar-pakar kewangan lah kan. 35% daripada jumlah gaji kita. Kalau kita loan bulanan rumah hanyalah tak boleh lebih daripada RM350 sebulan. Carilah rumah, maknanya kalau masih belum berjumpa, maknanya gaji kita belum naik, masih berjumpa lagi yang 35% tu, sewa lah dulu, tak kisah pun kan, tak ada pun orang kata berdosa pun menyewa kan. Sebenarnya kalau dari segi contoh kan, banyak rumah-rumah landed yang bila kita sewa dia lagi murah kos dia berbanding dengan bila kita belilah. Bila kita beli, okey, macam contoh kan, macam contoh area rumah Asiah ni, kalau beli bayaran bulanannya dekat-dekat dengan 2,000, tapi sewa sini rate-nya hanya 1,000 saja. So lagi untung lah sebenarnya bila kita sewa, sebabnya separuh daripada kita punya loan kalau kita beli kat sini. Cuma orang kata tak best lah kan, rumah orang kan, itu satulah. Tapi maknanya kalau dari segi kita nak lagi lagi boleh banyak menyimpan, kita sewa dulu, adakan, ataupun kita cari rumah-rumah yang lagi berbaloi untuk pelaburan, mungkin kita boleh sewakan yang tu dan kita duduk di rumah sewa. Ramai je, banyak orang yang saya jumpa yang dia ada rumah yang tapi dia pun duduk rumah sewa. Sebab apa? Dia adalah dia punya matlamat. So kita kena ada matlamat kita. So maknanya kita boleh orang kata belajar lagi. Sebab apa-apa pun kita kena ada ilmu kan. Kita kena ada ilmu. Okay. So yang penting tu ilmu lah. Okay. So bila kita nak mula menyimpan, kalau kita kata kita nak menyimpan bila kita ada duit lebihan, percayalah kawan-kawan, kita tak akan ada lebihan. Kita tak akan ada lebihan daripada duit kita. Sebab kita punya keinginan, kita punya kehendak memang akan sentiasa melebihi daripada apa yang pendapatan kita. Kenapa macam tu? Kenapa cakap macam tu? Kenapa saya cakap macam tu? Okay. So dalam ni Rich Dad Poor Dad, semua buku-buku kewangan ni memang menjelaskan bahawa syarat untuk menyimpan adalah kita kena simpan dulu baru belanja. Bukannya macam yang kita selalu diterapkan kan? Kalau Asialah lalu mungkin, tapi ramai jugalah dengar feedback daripada kawan-kawan daripada kecil pun kan, selalu kita diterapkan bahawa contoh kan, mak kita bagi duit sekolah kan, so kau belanja dulu, apa yang lebih nanti kau simpan lah. Okay. So tapi tak salahkan mak ayah kita, sebab dia pun tak belajar ilmu kewangan macam ni. Tapi kita sekarang ni banyak sangat peluang untuk kita belajar ilmu kewangan. Jadinya ambillah peluang tu. Jadinya macam contoh Asiah ni pun, sebab Asiah dah ada peluang untuk belajar ilmu kewangan sedikit, jadi Asiah sharing lah pada orang. Maknanya asas yang pertama adalah bila kita nak mula menyimpan adalah kita kena simpan dulu. Dapat gaji, contohnya dapat gaji kita simpan dulu baru belanja. Maknanya contoh kita ada gaji 3,000, kita nak belanja, kita nak simpan 500, simpan dulu 500, lepas tu 2,500 tu baru kita belanjakan. Yang paling efektif adalah sebelum ni saya pernah share, yang paling efektif adalah kita tolak dululah daripada gaji kita tu. Maknanya apa yang masuk dalam akaun kita adalah 2,500. Jangan adakan sesekali 3,000 masuk terus dalam akaun. Contoh gaji 3,000 kan, kita nak simpan 500, maknanya berapa persen tu kan, 500 daripada 3,000, lebih daripada 10% lah. Okay. So rules dia nombor 1 adalah
kita kena simpan dulu baru belanja. Memang macam tu baru boleh berjaya. Sebab kenapa yang ramai tadi 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun ada RM1,000, sebab kita diterapkan daripada kecil dan kita tak ada nak mengubah kita punya pandangan, kita tak pergi belajar, kita tak baca buku untuk nak tahu apa yang betul sebenarnya dari segi perspektif kewangan. Okey. Nak menyimpan ni kena simpan dulu baru belanja. Jangan sesekali tunggulah hujung bulan, kalau ada lebih nanti aku simpan. Takkan ada. Perempuan takkan berjaya. Sebab itulah ramai orang yang tadi 70% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000. Jadi bila nak mula menyimpan? Sekarang. Bila nak mula ada ketabungan? Sekarang. Sebab bila kita tunggu memang kita takkan ada. Sebabnya memang lagilah zaman-zaman sekarang ni kan, viral kan, viral semua benda tu, viral benda ni, contoh viral kedai makan kan, senang aja duduk depan telefon, scroll aja, nampak kedai makan ni sedap, okey, baju ni, jenama ni, kasut ni, beg ni, perempuan lah kan. Kalau lelaki mungkin lain lah dia punya yang dia scroll kan, mungkin jam G-Shock ke apa kan. Okey, so memang kita sangat mudah terpedaya dengan jualan-jualan semua kan. So memang lagilah cepat duit kita habis. Lagi cepat duit kita habis. Okey. So memang naluri kita dengan duit adalah shopping lah. Bershopping. Jadinya yang Aisyah kata kena simpan dulu baru belanja. Dia ada tips-tips dia. Salah satu tips adalah yang Aisyah dah jumpa dan ramai orang lain yang dah berjaya menyimpan adalah bila disimpan dalam bentuk emas. Sebab kalau simpan dalam bentuk duit, memang emosi kita still rasa duit kita ada dan kita akan lagi cepatlah untuk nak menggunakan, sebab kita nampak RM dalam kita punya tabungan. Contoh kita letak dalam tabung haji, contoh kita letak dalam ASP pun kan sekarang senang saja nak keluarkan. Jadinya kenapa Aisyah menggunakan platform emas untuk nak meningkatkan tabungan, bukan tabungan mungkin lepas daripada tu bila dah tabungan yang banyak untuk sebarang matlamat lain, bolehlah ditukarkan kepada aset yang lebih efektif dari segi dapat pendapatan bulanan. Contohnya rumah kan, yang saya cakap tadi, ramai orang yang duduk rumah sewa sebenarnya dia adalah tuan rumah sebab dia menyewakan rumah dia. Contoh mungkin ada kes yang contohlah kan, sebelum ni dia kerja di KL tapi sekarang dia dah pindah ke Kota Baru. Contoh Kota Baru mungkin harga rumahnya tak berapa nak hak sewanya tak berapa mahal, jadi efektif lagi dia menyewa, sedangkan dia ada pun rumah di KL untuk dia disewakan, dan disewakan itu lagi memberi pulangan lah kepada dia. So maknanya tak kisah, as long as kita ada simpanan dalam bentuk apa pun. Yang penting ada ilmu. Apa pelaburan, apa simpanan kita yang terbaik adalah apa yang kita ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, macam contoh ramai orang yang terperangkap, macam contoh kata dapat duit lebih sikit kan, dapat duit orang kata bonus ke, ataupun kalau kata ada mak ayah meninggal dan dapat duit orang kata duit terpijat lah kan, duit terpijat, duit pusaka ke apa. Tapi bila tak ada ilmu, duit tu cepat je habis. Percayalah. Sebab tu ada kajian yang menjelaskan bahawa orang yang dapat duit keluar SP kan, dalam masa 2 tahun ataupun 3 tahun duit dia dah boleh habis. Contoh dapat 200,000, 300,000 kan. Banyak kes yang kita dengar, okeylah sebabnya dapat duit keluar SP lah. Especially yang tak ada pencen lah kan. Kalau pencen at least dia ada lagi lah orang kata dana untuk dia nak menggunakan setiap bulan nanti. Tapi bila yang contoh tak ada pencen, habislah, tak adalah duit dia punya simpanan. Sebab tu sangat kesian lah kan bila kita jumpa orang-orang yang dah tua tapi masih perlu bekerja sebab tak ada pendapatan bulanan untuk dia nak menyara hidup dia. Okay. So bila Aisyah kata bercerita pasal emas ni, emas macam mana yang perlu disimpan? Emas macam mana yang perlu disimpan kan? So Aisyah nak kita share sedikit lah.
share sedikit macam contoh macam mana, dalam bentuk macam mana yang Asia simpan. Asia simpan sebab Asia ni menyimpan dalam emas public gold. Sebab apa? Sebab Asia percaya dengan orang kata dari segi credibility emas public gold, dia dah berjaya orang kata berada di Malaysia daripada 2008 sampai sekarang. Dah 13 tahun, tak ada lagi orang yang membeli emas dengan public gold tak dapat emas lah. So Asia percaya, dan emas ni adalah mempunyai CJ keturunan. Contoh ini ada CJ keturunan lah. CJ keturunannya bagi setiap emas yang kita beli ada CJ keturunannya. Maknanya kita tak akan terjerumus lah. Macam contoh kan, ada pernah tengok kes yang beli jongkong emas, contoh kata dalam 100 gram, kalau contoh harga hari ni dalam 26,000 macam tu, bila nak pergi jual, bila nak pergi pajak, ada sedikit keraguan lah kat kedai emas ataupun pajak yang dia nak pergi jual ataupun pajak tersebut. Jadi tempat tu minta kebenaran untuk dipotong lah emas tersebut. Bila dipotong, rupanya luarnya adalah saluran emas, dalamnya adalah tak tahulah besi ke, maknanya logam lain. Hanya sado sahaja. So kalau 26,000 kan, 100 gram kan 26,000, so macam menangis jugalah kan. Kalau bagi kita orang yang rakyat marahan 25,000 tu banyak kan. So sangat perlu kita tahu tempat mana yang kita nak beli, platform apa yang kita nak menyimpan. Contohnya kalau kita nak simpan dalam akaun lah, nak simpan dalam akaun. So sebab apa? Sebab bila simpan dalam emas, memang kita punya naluri takkan mudah untuk nak terbuka. Hati kita memang akan kental untuk nak menyimpan lagi dan lagi. Okay. So lepas tu satu lagi, public gold memberikan cara yang mudah untuk tuan-puan menyimpan. Contohlah sekarang ada promosi, contohnya satu dinar ni 4.25 gram boleh bayar 10 kali. Maknanya bila habis bayar 10 bulan, habis bayar boleh ambil, boleh mana dapatkan, maknanya secara pos, dia dipostkan kepada rumah tuan-puan, berinsurans lagi. Berinsurans maknanya kalau ada berlaku sebarang, adalah hangki-pengki tengah jalan, tak sampai kat tuan-puan boleh terus macam contoh membeli dengan saya kan, berurusan dengan saya untuk nak mula buat pembelian tu, beritahu saya, saya masih tak dapat sampai sekarang ni. So kita boleh buat report kepada public gold, dan nanti public gold akan ganti bila confirm memang emas tu tak sampai. Memang dah ada banyak lah kes yang ada berlaku di tengah jalannya, ada macam kehilangan, jadi public gold akan ganti. Sebab semuanya adalah diinsurans kan. Jadinya orang kata zero risiko lah. Zero risiko walaupun dipostkan. Sangat-sangat senang. Saya pun dah banyak kali sangat menggunakan post lah untuk nak menghantar emas-emas yang saya beli. So macam contoh yang ini, dalam 100 bawah 120 ringgit satu bulan, 10 bulan tuan-puan dah boleh dapat emas 1 dinar ni, dan simpan. Satu dinar ni dia punya signaturenya kalau tuan-puan pernah dengar cerita pasal bukan teori lah, maknanya cerita satu ekor kambing sama Nabi pernah membeli dengan 1 dinar ni. So 1 dinar hari ni lebih kurang berapa kan harganya? Saya pun tak tengok tadi. Okey, 1 dinar hari ni lebih kurang RM1,119. So RM1,119, 1 dinar ni boleh beli ekor kambing. Maknanya bila contoh puan-puan tukarkan RM1,119 duit tuan-puan hari ni ke dalam 1 dinar, sampailah bila-bila pun tuan-puan akan boleh membeli seekor kambing. Maknanya nilai seekor kambing tu kekal dekat sini. Sebabnya nilai tu dah kekal daripada zaman Nabi lagi. 1 dinar ni Nabi pernah meminta sahabatnya membeli seekor kambing. Jadinya kita dah mengikat inflasi tu dekat sini. Jadi inflasi tu dah tak makan duit kita sebab kita dah tukarkan kepada emas. Dia tak adalah meningkat kekayaan, tapi kita dah mengikat kekayaan kita. Sebenarnya yang lagi penting adalah bukannya kita nak mengkayakan kita, tapi yang paling penting adalah kita tak jadi miskin. Itu yang lagi-lagi penting. Sebab kalau contoh kita simpan dalam akaun bank ke kan, dia punya faedah tu memang tak akan boleh dapat beat inflasi sekarang. Lagilah sekarang ni kan sama-sama naik harga semua kan. Barang contoh kata sayur kan naik lebih daripada 100% kan. So kalau contoh beli dulu kobis dulu RM3 sekarang jadi RM6 kan. So dah 100% naik kan. So maknanya
apa ni, inflasi tu dah tak akan boleh cover lah. Tapi dengan emas tuan-puan akan boleh menyamakan inflasi tu. Menyamakan inflasi tu. Okey. So mungkin ada lagi instrumen lain, contoh beli rumah untuk nak melebihi daripada kadar inflasi, dia punya keuntungan tu. Tapi dengan ilmu lah. Kalau tak ada ilmu maknanya kita terbelilah perumahan-perumahan yang terletak di yang orang kata indah khabar daripada rupa, contohnya kan. Contohnya banyaklah contoh-contoh yang dulu yang ramai orang beli bila dengar plan-plan yang kata tempat ni nanti akan naik tinggi, akan naik pembangunannya, nanti akan ada pembangunan di sini, kita beli. Sedangkan itu hanyalah rumours dan belum lagi menjadi kenyataan. Mungkin kita kata kita nak beli early birds, dapat harga lagi murah, tapi sebenarnya benda kat situ tak boleh tak akan terjadi. Jadi kita dah rugi kat situ. Jadi kena ada ilmu lah, kena ada ilmu. Walaupun harta tanah pun kena ada ilmu. Bukannya semua kita beli harta tanah akan confirm naik, tak lah. Ada yang memang sampai jadi zero lah kita punya pelaburan. Sedangkan harta tanah lagi lah sangat berisiko. Macam contoh saya kata tadi, yang ini emas tak ada risiko. Sebab dia tak akan boleh jadi nilai kosong. Sebab dia tak ada bergantung kepada kat mana kita beli rumah, tak ada. Sebab ini tak ada boleh. Bila kita beli, kita ada dengan kita, itulah harta kita yang memang orang kata aset kekal dengan kita. Dia tak akan jadi harga di zero lah. Macam contoh kata kita tersilap beli rumah yang kawasan yang remote area yang memang tak akan membangun dan terus jadi kosong nilainya sebab tak ada siapa yang akan nak duduk kat situ. Kan banyaklah kes lah kan, banyak kes. Okey, so cumanya tadi jugalah dengan ilmu jugalah kena tahu syarikat mana yang nak beli, dari segi ketulinan dia sama ada betul atau tidak kan. So dari segi syarat untuk syarikat tu membeli balik, mungkin kalau kita kata kita beli emas yang memang tepat, ada segi ketulinan semua, tapi ada kadang-kadang ada tempat yang kita beli tu sebab kita tak buat sedikit research lah, dia tak boleh nak membeli balik. Mungkin bila kita jual balik kepada syarikat lain, harganya dia punya susut nilainya akan jadi lebih tinggi lah berbanding dengan kita menjual tempat yang kita beli. Macam-macam mana pun sebenarnya. Macam contoh barang kemas. Contoh barang kemas kan, macam tu juga. Contoh tuan-puan beli dekat kedai A, tuan pergi jual dekat kedai B, dia punya susut nilai lagi tinggi lah. Contoh barang kemas macam ni kan. Kalau tuan beli kedai A, pergi jual kat kedai B, dia punya susut nilai mungkin boleh jadi lececah sampai 30%, 40% lah. Sama juga keadaannya dengan gold bar macam ni. So beli tempat yang memang janji akan membeli balik tuan-puan. Jadi sebelum beli tu tahulah, buat sedikit research apa syarat-syarat dia. Kalau contoh kedai tu dia jual, tapi nanti kalau kita jual balik dengan dia, berapa persen dia akan tolak daripada orang kata susut nilai. Macam contoh dengan public gold, susutnya paling tinggi adalah 9%. Maknanya contoh 1,100 ni maknanya dalam RM20 macam tu sajalah dia punya susut nilainya. Sebabnya 9% sahaja. Paling rendah yang paling tinggi yang paling rendah adalah 6% lah. Untuk jongkong bar 1 kilo kan, harga RM259,000 lah kalau hari ni. Dalam RM259,000 lebih kan. So maknanya itu adalah yang paling rendah, dia punya susut nilai 6% sahaja. Tapi kena ada dengan ilmu lah tuan-puan. Boleh nanti kalau kata contoh berminat untuk nak mulakan simpanan, sebab kata saya dah kerja lama, dah kerja bertahun-tahun, tapi saya tak ada simpanan. Kan yang selalu saya sebut pasal dana kecemasan lah. Bagi orang yang tak pernah ada simpanan lagi, yang paling penting adalah adakan dulu dana kecemasan. Dana kecemasan 3 bulan gaji, lepas tu tingkatkan kepada 6 bulan gaji dan seterusnya 1 tahun pendapatan. Sebab itulah akan boleh memastikan survive kita bila kita ada sebarang kejadian yang tak diingini. Contohlah kan, isteri tak bekerja, suami je bekerja. Jadi contoh tiba-tiba je suaminya contoh kata diberhentikan kerja kan. Zaman-zaman sekarang ni kan banyak kes kan macam tu, diberhentikan kerja je, tak ada gaji langsung, tak ada pendapatan langsung untuk keluarga tersebut. So kalau dengan adanya dana kecemasan, at least contoh kata tadi ada 1 tahun pendapatan, maknanya kita masih boleh survive 1 tahun dan lebih. Sebab apa saya kata 1 tahun dan lebih? Sebab bila kita dalam mood survival, kita dah tahu dah kita tak ada pendapatan, kita akan kurangkan kita punya perbelanjaan. Tak adalah kan, bila kita tak ada gaji, kita nak makan, contoh kita nak berbelanja seperti kita masih ada gaji, mesti kita dah macam
okey, kita kena kurangkan mana kita boleh kurangkan. Contohlah kan, kalau contoh ada anak yang makan susu sebelum ni masa suami ada gaji, mungkin beli susu A yang jenama A++, mungkin kita akan kurangkan kepada jenama susu yang macam orang kata low class sikit tapi masih boleh bagi nutrien yang bagus. Maknanya kita dah kurangkan belanja di situ. Memang kita akan kreatif lah untuk mengurangkan kita punya perbelanjaan. Sebab tu bila kita ada 1 tahun dalam kecemasan, kita akan boleh survive lah at least kata 1 tahun contohnya. So pentinglah, sangat penting untuk ada dana kecemasan. Sebab itulah yang paling utama, matlamat paling utama untuk menyimpan adalah untuk ada dana kecemasan dahulu. Dana kecemasan dahulu. Sebab dana kecemasan ni adalah orang kata layer pertama lah untuk kita punya kehidupan. Apa-apa berlaku, itu yang akan kita boleh gunakan dahulu. So sebab saya dah ramai saya punya penyimpan emas, dia sebelum ni dia tak boleh menyimpan. Dia kata disimpan dalam bentuk duit, mesti confirm duit itu habis. Maknanya bila tengok balik tak ada balance dalam akaun dia. So bila dia simpan dengan emas, dia kata baguslah, dah sebulan macam dalam contoh satu seorang ni bulan lepas, dia kata saya dah boleh simpan, saya dah habis dah bayar yang pertama dia belilah, yang pertama dia beli. Yang itu maknanya saya psikologi apa ni, siapa saya tak ada kat sini, tak ada. Saya psikologinya orang kata dari segi hasut yang baik lah kan, hasut yang baik kawan-kawan saya untuk beli pendant emas, loket emas yang ada 1 dinar dalam tu lah, ada 1 dinar dalam tu. Jadi dia rasa macam okey, masa tu dia belum lagi ada macam keinginan untuk nak menyimpan sangat lah, tapi ni sebab dia teringin dengan loket tu, jadi dia beli loket tu. Lepas tu bila dia dah 10 bulan tu dia boleh bayar, so dia rasa macam baguslah, apa ni, dia boleh simpan, maknanya konsisten, dia boleh menyimpan bila dia buat komitmen macam tu. Jadi dia rasa macam dia nak teruskan lah, lepas ni dia nak beli lagi, lepas tu dia tambah lagi 1 dinar lagi, dia tambah untuk nak next dia punya simpanan. Sebab dia dah nampak bila dia simpan emas ni, dia boleh menyimpan. Kalau sebelum ni dia dah kerja bertahun-tahun tak ada simpanan. Sebabnya bila dia simpan dalam bentuk duit dia nampak dalam bentuk RM, dan dia pun banyaklah kreatif lah kan. Kita ni memang kreatif kan, nak membeli-beli. Kalau perempuan lagi lah kan. Kalau macam saya dulu, yang lagi saya kreatif adalah saya suka beli pinggan mangkuk. Walaupun sebenarnya bila tengok balik kan, banyak dah pinggan mangkuk aku yang ada. So macam itulah kan. So bila kita tak ada duit kan, dalam bentuk RM tu tak ada, jadi kita macam tak apalah, nak buat apa, tak apalah, duit tak ada. Tapi sebenarnya benda tu dah ada pun kan. Contoh kan, banyak kan kes yang kita beli barang yang kata last lah kita rasa macam kenapa aku beli benda ni. Saya dah merasai, dan ramai juga kawan-kawan saya pun cakap macam tu lah. Contoh-contoh kan, yang suka beli tudung kan, beli tudung, rupanya aku tak guna pun tudung ni, kenapa aku beli tudung ni contoh kan. Okay. So bila kita dah mengurangkan duit kita di tangan, RM kita dah tak ada dekat tangan, kita ada gram emas kita kan, contoh kita ada yang ni 4.25 gram, jadi kita tak ada duit, tapi sebenarnya kita berduit sebab duit kita dah ditukarkan kepada emas. So percayalah. So bila nak mula menyimpan, simpanlah sekarang, sebab ia akan menjaga kita punya nilai kekayaan untuk kita jadi lebih baiklah daripada orang yang tak ada simpanan kan. So keluarkan diri kita daripada 75% rakyat Malaysia yang tak ada simpanan walaupun 1,000. Bila contoh tuan-puan ada yang ni 1 ni dinar ni kan, seekor kambing yang saya kata tadi, nilai seekor kambing. Kalau tuan-puan ada yang ini 1, maknanya tuan-puan dah keluar lah daripada statistik 75% rakyat Malaysia yang tak ada simpanan walaupun RM 1,000. Kalau apa-apa hal berlaku, tuan-puan ada 1,000 dekat sini. So memang orang kata stabil lah dari segi kat situ. Kalau itu orang pun tak boleh turun banyak sangat sampai nak pergi sampai yang RM35 1 gram yang masa tahun 2000 dulu. Tak akan. Sebab dia ada harga lombong yang tak akan pergi macam tu sekali lah. Kalau tuan-puan tengok dari segi sejarah kenaikan harga pun, sejarah apa ni, orang kata harga emas kan. So ini sejarah harga emas lah daripada tahun 2000. Saya tunjuk daripada tahun 2019, daripada 1996. Tak nampak saya okeylah, saya duduk kat sini sikit 1996 harganya pernah dalam RM35 ataupun macam itulah, lebih kurang kan. 1996 RM35, dan sekarang contoh hari ini RM264 1 gram. So berapa ratus peratus kenaikan dah lebih daripada
500% lah. Dah lebih daripada 500%. So yang paling penting lagi adalah kita memang akan secara emosinya tak akan nak berbelanja. Jadinya kita selamatlah kita punya simpanan dekat situ. Tujuan kita adalah untuk nak simpanan dana kecemasan kan. So kalau ada dana kecemasan, kita jual lah, tak ada masalah pun. Senang aja nak dijual ataupun nak dipajak. So tak ada masalah. Bukannya dia bukan macam sesukar bila kita ada. Contoh, kita memang semua duit kita tak ada dalam bentuk emas macam ni. Kita semua dalam bentuk RM dia lagi fragile dari segi emosi tadi kan. Lepas tu kita pun tak ada dalam bentuk macam ni, kita hanya semua duit dalam bentuk RM sedikit. Lepas tu kita ada dalam bentuk rumah, contoh kan, bentuk rumah. So kalau rumah dana kecemasan agak tak sesuai sebab nak cairkan dia tu agak sukar lah. Sangat panjang lah dia punya proses kan. Contoh kata 1 tahun boleh pergi kepada, contoh kalau sama-sama sekarang ni kan, boleh pergi sampai 3 tahun sebab dari segi orang kata proses loan tu sekarang ramai orang yang tak lepas kan. So agak sukar lah untuk nak menjual emas. Nak menjual rumah kan. Nak menjual rumah. Sebab saya tengok ramai lah orang yang nak jual rumah tapi masih belum dapat jual lah sekarang. Kecuali yang jual rumah lelong tu kan, cash buyer tu dia agak lain sedikit lah. Okay. So itu game lain lah kan. So kalau biasanya kita yang beli rumah ni kita nak jual, biasanya orang yang akan beli loan kan. So sangat orang kata tak cair lah dari segi kalau contoh kita kata kita ada dana kecemasan dalam bentuk rumah. Sangat tak berapa nak cantik lah. Sangat tak berapa nak cantik. So dari segi kenaikan harga emas, dia dah mengekalkan prestasinya lebih daripada 9% 1 tahun. Lebih daripada 9% 1 tahun dalam masa 10 tahun. So dari segi kalau contoh mana buku saya tadi, buku Tuan Azizi Ali ni dia cakap kalau ada mana-mana pelaburan yang boleh memberikan lebih daripada 9% ataupun 10% 1 tahun secara konsisten, pelaburan tu sangat bagus lah sebenarnya. Sebab kalau nak lebih daripada tu, contoh kalau ada pelaburan yang memberikan, tuan puan kata saya ada dapat offer, ada biasa member lah, biasa kita orang kenal, sebabnya dia nak dapatkan trust kan. Kalau kita orang tak kenal langsung memang kita tak percaya lah kan, tak siapa dia ni kan, tak siapa mamat ni datang jumpa aku nak cerita pasal dapat untung 30% satu bulan kan. So, biasanya orang kita kenal. So bila contoh Tuan Azizi Ali cakap dalam buku ni, kalau contoh ada pelaburan yang boleh memberikan lebih daripada 15% 1 tahun, sangat rare lah dan kita perlu berhati-hatilah, kecuali memang dah terbukti. Contoh kata macam contoh kan saham bank rakyat ke koperasi tentera kan, itu memang terbukti, tapi yang itu pun limited kan. Dia punya offer yang kita boleh saham-saham yang kita boleh belilah, unit yang kita boleh beli. Macam saya pernah lah pergi queue untuk nak dapatkan saham bank rakyat, tapi sampai sekarang tak dapat. So memang sangat sukar lah, sangat sukar nak dapatkan 15% tu, memang sangat sukar. So kalau ada mana-mana datang jumpa perempuan, siapa-siapa datang jumpa perempuan cerita pasal saya ada skim, saya ada ini pelaburan, tuan-puan masuk ni dapat 15% 1 bulan. Sebab tadi 15% 1 tahun kan, yang untuk saham bank rakyat contoh ni kan lebih daripada 15% 1 tahun dia punya dividen. Tapi kalau yang ni lagi cakap 15% 1 bulan, even ada yang 15% dalam masa 4 hari 5 hari. Tarik nafas panjang-panjang. Okay, so buatlah kajian mendalam lah. Sebab biasanya agak sukar lah untuk kita dapatkan yang macam tu. Sebab banyak sangat orang yang dah terkena lah dengan pelaburan macam tu. Okay, so bila kita ada duit yang lebih, jangan lagi nak melabur, nak apa nak semua. Cari dulu ilmu. Apa pelaburan yang terbaik adalah pelaburan yang kita ada ilmu. So macam contoh saya ada sedikit ilmu dengan kata simpanan emas, pelaburan emas. Jadi saya berkongsilah berkenaan dengan emas ni. Macam mana emas yang membantu saya untuk menyimpan dengan lebih baik. Sebab saya tak ada emosi untuk nak membeli bila saya ada dalam bentuk emas. Sebab duit saya dah jadi dalam ni, tak ada dah 1000-nya. Kalau 1000 sekejap je kan, nak beli tu nak beli ni sekejap aja 1000 tu habis. Tapi dalam bentuk ni 1000 tu kekal je lah kat sini. Tak apalah, tak tak beli pinggan korel baru pun kan. Contoh. So tak apalah tak beli benda-benda lain lah yang maknanya yang bukan keperluan kan. So contoh macam tu kan. Okay, so bila nak mula menyimpan, simpanlah daripada masa yang tuan puan rasa belum memerlukan. Sebab bila kita memerlukan baru kita nak simpan, tak adalah.
Sebab masa tu kita dah terdesak, baru kita rasa macam aku perlu simpan. Masa itulah yang kita nak guna duit kita tu, sebab kita baru rasa kenapa kita nak menyimpan, sebab masa tu kita perlukan. Persimpanan yang terbaik adalah masa yang kita tak perlu. Masa yang kita tak perlu. Jadi bila nak mula menyimpan? Sekarang. Sekarang. Tak kisahlah, mulalah RM20 ke RM20 ke, tak kata ada masalah. So kalau tuan-puan boleh sebenarnya boleh menyimpan RM100. So sebabnya dah terbukti sebelum ni tuan-puan tak boleh menyimpan dalam bentuk wang, tukar dalam bentuk emas. Boleh hubungi saya untuk saya bantu tuan-puan simpan dalam bentuk macam ni, bayar 10 kali. Ada 2 hari lagi, hari ni dengan hari esok, dia punya promosi untuk bayar 10 kali ni. So boleh ikut jejak langkah ramai orang yang dah berjaya menyimpan dalam bentuk emas. Tuan-puan boleh search sahaja testimoni penyimpan emas. Ramai sangat orang yang dah berjaya menyimpan bila dia menyimpan dalam bentuk emas. Saya salah seorang lah, insyaAllah. Alhamdulillah, saya dah boleh menyimpan dalam bentuk emas ni. Bila saya menyimpan dalam bentuk emas, bukan kekayaan lah, maknanya duit saya tu saya kekalkan dalam bentuk emas untuk meningkatkan orang kata pengurusan kewangan saya dengan lebih baik lah. Okay? So, kena menyimpan. Memang sangat penting lah untuk kita menyimpan, sebab kita tak tahu bila kita nak perlukan simpanan kita tu untuk, contoh at least adalah dana kecemasan lah. Okay, so kita jumpa lagi di lain hari, insyaAllah. Mungkin saya akan berkongsi lagi esok hari dan seterusnya. Semoga ada manfaat daripada perkongsian saya ni, sebab saya bercerita daripada pengalaman saya, daripada saya punya pembacaan. Okay, so kita jumpa lagi. Kalau ada manfaat, bolehlah dikongsikan video ini untuk tontonan orang lain juga, dan semoga dapat jadi amal jariah kepada tuan-puan. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.